Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Petang kemarin saya minta maaf kerana tidak sempat untuk mengadakan santai petang kita bagi membicarakan tentang istighfar dan keampunan daripada Allah. Berkebetulan bertemu dengan mesyuarat online dan tidak sempat untuk mengadakan tazkirah petang. Alhamdulillah pada petang ini Allah Ta'ala bagi ruang dan peluang kepada kita. Alhamdulillah. Kita sedang berbicara tentang amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa kita. Antaranya ialah kepenatan dan keletihan kita dalam mendapatkan nafkah, rezeki untuk diri kita, keluarga kita. Apabila kita bersusah payah setiap pagi ataupun petang, ada malam, orang yang sehingga rasa letih untuk mendapatkan rezeki, mencari nafkah bagi menyara hidupnya, keluarganya, sebenarnya juga itu sebahagian daripada amalan yang boleh menghapuskan dosa kita. Disebut di dalam satu hadis yang mulia, "Man amsa kalam min amali yadihi", siapa yang berpetang-petang kepenatan kerana kerja tangannya, amsa maghfuran lahu, dia berpetang-petang dalam keadaan diampunkan Allah baginya dosa. Demikian juga seseorang yang pada waktu paginya dia membukanya dengan amalan kebaikan dan dia menutup petangnya ataupun malamnya dengan amalan kebaikan, insya-Allah Allah Taala akan menghapuskan dosanya. Dalam hadis Nabi SAW, "Man istaftaha awwala naharihi bi khair wa khatamahu bil khair, qala Allah Taala li malaikatihi la taktubu alaihi ma baina dhalika minadh dhunub." Hadis riwayat At-Tabrani. Sesiapa yang membuka pada awal siangnya dengan kebaikan dan menutup harinya dengan kebaikan, nescaya Allah Ta'ala akan berfirman kepada para malaikatnya, jangan kamu tulis atasnya apa-apa daripada dosa-dosa kecilnya yang berlaku antara sehari itu. Inilah dia rahmatnya Allah dan janji keampunan yang Allah Ta'ala bagi. Kita mulakan awal pagi dengan sedekah. Kita mulakan awal pagi dengan senyuman kepada rakan-rakan. Kita mulakan awal pagi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mulakan awal pagi dengan sedah tentu sembahyang, berzikir mengingati Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan ampunkan kita. Yang ketiga, untuk petang ini, Allah Ta'ala juga akan mengampunkan dosa seseorang jika seseorang itu mengakui terhadap dosa dan kesilapannya. Wa akharuna i'tarafu bidhunubihim, sebahagian manusia yang lainnya mereka mengakui terhadap dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah, mereka mencampurkan dalam hidup mereka ini ada amalan yang salih, ada amalan yang buruk. Asallah an yatuba alaihim, moga-moga Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Sudah tentu kita mesti mengakui kita banyak dosa, kehidupan kita dipenuhi campuran antara amalan baik dengan amalan buruk yang kita lakukan. Buruk hati kita kemungkinannya, buruk percakapan kita kemungkinannya, buruk pelihatan-pelihatan kita kadang-kadang. Maka kita mohon daripada Allah dan kita mengakui di hadapan Allah bahawa kita melakukan dosa. Di dalam satu hadis yang mulia menceritakan sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi
Kata Nabi SAW, telah datang kepada aku 2 orang lelaki. Sama ada malaikat ataupun sesiapa pun, 2 orang lelaki datang bertemu dengan Nabi pada satu malam. Kedua-dua lelaki ini bertemu denganku dan dia membawaku berjalan sehinggalah kami sampai di satu bandar yang dibina dengan batu-batu daripada emas dan batu-batu daripada perak. Ini satu perjalanan yang di alam ghaib yang dilalui oleh Nabi, diiringi oleh 2 malaikat, melihat satu bandar yang batu-batunya terdiri daripada emas dan perak. Fatalaqqana rijalun. Ada beberapa orang lelaki bertembung dengan kami di bandar itu. Lelaki-lelaki yang ada di bandar itu, syaturun min khalqihim, sebahagian daripada ciptaan rupa mereka, ka ahsani ma anta ra'in, seindah-indah sebagaimana engkau lihat. Kalau ada orang comel, cantik, semak, orang tu sebahagian dia memang begitu. Wa syaturun ka aqbahi ma anta ra'in, sebelah lagi seburuk-buruk kalau kamu lihat sesiapa yang seburuk-buruk atas dunia ini di kalangan manusia. Maknanya orang tu sebelah molek, sebelah lagi buruk. 2 malaikat ini terus berkata kepada Nabi, "Idhabu faqa'u dhalika an-nahr." Wahai lelaki-lelaki yang ada, pergi kamu masuk ke dalam sungai itu. Semua lelaki yang separuh molek, separuh buruk ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka keluar daripada sungai. Qad dhahaba dhalika as-su'u anhum. Tiba-tiba hilang rupa buruk sebelah yang ada pada mereka ini. Fasaru fi ahsani surah. Mereka tiba-tiba jadi seperti seorang lelaki yang paling cantik rupanya, yang paling handsome rupanya. 2 malaikat ini terus berkata kepada Nabi SAW, katanya, "Hadihi jannatu adnin." Bandar, kota yang kamu lihat ini sebenarnya syurga Adnin. Wa hadha manziluk. Bandar, kota yang terdiri daripada batu-batu emas dan perak itu adalah rumahmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya malaikat ini bercerita kepada Nabi. Ada pun lelaki-lelaki yang separuhnya comel, separuhnya buruk tadi, merupakan orang yang bercampur amalan mereka. Ada yang baik, ada yang buruk dalam kehidupan ini. Tajawazallahu anhum. Tiba-tiba Allah Ta'ala telah mengampunkan segala dosa keburukan mereka. Allahu Akbar. Kenapa? Kerana mereka mengakui bahawa mereka pernah melakukan dosa di atas dunia ini dengan sesungguh-sungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita sedar dan kita memperakui bahawa kita bukan insan yang suci bersih sebagaimana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kita insan biasa. Ada amalan yang baik yang kita buat, sudah tentu amalan yang buruk, amalan yang salah, amalan yang bercampur dengan dosa-dosa yang kita lakukan tidak pernah luput daripada diri kita. Agar Allah Ta'ala memaafkan kita dan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam syurganya insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Astaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.